Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam Santai bersama dengan Ustaz Abah. So anak-anak, hari ini selalunya bila kita dah PKPB ni, dalam keadaan kita orang kata apa, norma baru, maka kita selalulah ada dengan kelas-kelas online ataupun kelas bersama dengan cikgu kita, sama ada menggunakan medium WhatsApp ataupun Telegram ataupun macam-macam lah ni, ada guna Webex pun ada Google Meet pun ada. So hari ni Abah nak kongsikan dengan anak-anak tentang adab belajar secara online. Ya, apakah adab kita bila kita nak belajar secara online? Adakah boleh cikgu mengajar di depan, kita boleh lena ke, kita boleh pergi sana sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ataupun perlu juga kita menjaga adab ketika kita belajar? Okey, Abah akan kongsikan 6 adab belajar secara online. Okey, yang pertama sekali iaitu bila kita belajar secara online, yang pertama kita kena buat persediaan. Kena buat persediaan. Yang pertama, nombor satu sekali, kena bersedia untuk kita belajar. Persediaan dari segi mental, dari segi fizikal, ya. Kita mesti dalam keadaan bersih, kita bangun pagi, gosok gigi, solat subuh, ya, persiapkan diri. Kemudian kita bacalah tajuk yang guru-guru nak mengajar kita tu. Kalau cikgu nak mengajar tajuk sirah, kalau agama, ya, baca dulu sedikit demi sedikit walaupun tak berapa faham. Begitu juga subjek-subjek lain seperti matematik, sejarah dan sebagainya. So anak-anak, yang ketiga dalam yang pertama ini ialah kita sediakan tempat belajar yang sesuai. Okey, macam mana nak belajar kalau kita nak belajar, kita duduk tidur, ya, sambil-sambil terbaring pegang nota, sekali-sekali dengan nota tu tutup muka kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita belajar biar serius, cari meja atau tak ada meja, carilah tempat duduk. Kalau di kampung mungkin ada parking ataupun ada tempat yang nak lepak-lepak, dangau-dangau, tempat yang selesa, kita duduk dekat situ, kita selesa untuk belajar, tempat letak buku, ya. Ini tidak bolehlah letak buku tu sebaya atau setaraf dengan kita, ya. Letaklah buku di tempat yang lebih tinggi sebagai menghormati dia. Okey, itu yang pertama, membuat persediaan. Yang kedua, ini tip ini Abah ambil daripada Cikgu Jinggo, ya. Cikgu Jinggo kenal lah, seorang motivator yang terkenal. Yang kedua, kita mestilah membaca doa ketika kita menuntut ilmu. Ya, baca doa sebelum kita nak mula, kita bacalah doa. Doa apa kita baca dulu? Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Atau kita baca rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kita baca doa supaya Allah memberikan kepada kita kebaikan semasa kita belajar, dan kita ikhlaskan niat hati kita untuk kita menuntut ilmu. Kita baca doa tu, anak-anak kita kena faham apa yang kita minta. Ramai anak-anak yang baca doa, dia tak faham apa yang dia minta. Baca doa Allah maftah alaina daripada tahun 1 sampai tingkatan 6, tapi tak tahu apa maksud dia. So kita kena faham dan kita ikhlaskan diri kita ketika kita menuntut ilmu. Okey, yang kedua. Yang ketiga, kita hadir dan join kelas yang cikgu buat. Kita ikut kelas yang cikgu buat tu. Cikgu susah payah ni, buat nota, buat dan sebagainya, ya. Sebab kemudian kalau tak dapat hadir, macam mana Ustaz? Saya ada masalah peribadi Ustaz, internet saya slow Ustaz, memang masalah kami ni line di kampung Ustaz. Kita maklumkan kepada cikgu, cikgu minta maaf, ya Ustaz, Ustazah, Sir, I'm so sorry sir, cannot join this class, kan, tak boleh nak join kelas. Pasal apa? Pasal ada masalah dari segi teknikal dan sebagainya. Maklum, supaya cikgu pun bersangka baik kepada kamu dan mendoakan kebaikan kamu supaya selesai masalah kamu. Yang keempat, fokus, ya, khusyuk dan ambil nota. Fokus, beri tumpuan bila cikgu mengajar. Jangan bila cikgu mengajar kita terbaring sambil makan kuih, ya. Ambil kuih, makan isap okok daun. Ni insya-Allah tak ada lah anak-anak abah yang sini yang isap okok, ya. Dia ada kan, atau makan chewing gum. So olah-olah guru tu mesti kena ada di depan kita walaupun kita berada di rumah, ya. Jangan pula tutup, tutup. Kalau boleh nak minta, bagi tanda minta izin dekat cikgu, ya. Cikgu izinkan saya pergi ke tandas, macam kita duduk sekolah. Supaya apa? Supaya kita nampak keberkatan, ya. Yang kelima, memberi respon bila cikgu tanya. Senyap saja, blue tick saja ni. Okey, semua dah siap, blue tick saja ni, kan. Beri respon yang sewajarnya ketika guru mengajar. Okey, siapa yang dah siap, buatlah dia punya ikon, dia punya angkat tangan ke, siap ke, tanda right ke, kan, sebagai bukti bahawa anda respon. Hargai guru yang bertanya.
Ya, tak bolehlah kita duduk diam sampai habis kelas. Ada kawan abah yang dia respon tulis dalam Facebook, dia masuk kelas seorang pun tak masuk. Masya Allah, bagaimana perasaan seorang guru itu apabila mungkin kita ada masalah dari segi lain dan sebagainya, kita maklumkan cikgu, PM cikgu, saya ada masalah. Dan yang terakhir sekali, ucap terima kasih kepada cikgu. Terima kasih cikgu. Kan? Tak nak pun buatlah tanda like ke, thank you teacher, thank you ustaz, terima syukran ya ustaz kerana hari ini memberikan ilmu kepada kami. Hargai usaha guru dan mintalah ya keberkatan daripada guru, ya, ilmu yang diberi. Terima kasih ustaz, terima kasih cikgu, terima kasih teacher, terima kasih sir. Doakan kami, insya-Allah semoga kami dapat ilmu yang berkat dan insya-Allah kami dapat menggunakan ketika diperlukan untuk peperiksaan dan dalam kehidupan kami. So anak-anak, itu saja pesanan tip 6 adab belajar secara online. Teruskan anak-anak bangkit semula, bangun daripada kelemahan, insya-Allah akan menjadi sebuah kekuatan. Kreatif dalam dakwah, minda ingat Allah. Salam ceria dari Ustaz Abah.